Seterusnya kita ke Pulau Pinang untuk mendapatkan perkembangan di sana langsung bersama Zatul Iqmah Muhammad Nur. Silakan Zatul. Zatul? Ya, terima kasih. Sebanyak 2,806 saman dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang menerusi Ops Patuh Bersepadu yang bermula 1 November lalu. Kesalahan yang paling banyak dikesan, tiada lesen memandu iaitu sebanyak 764 kes direkodkan dan lesen kenderaan motor tamak tempoh iaitu membabitkan 421 kes. Antara kesalahan lain yang dicatatkan adalah tiada perlindungan insuran, tiada lesen vokasional perkhidmatan awam PSV serta lain-lain kesalahan termasuk kesalahan ubah suai kenderaan. Pengarahnya Datuk Adnan Mat Isa berkata, menerusi operasi tersebut, ia dapat meningkatkan persepsi ditahan POBC kerana melakukan kesalahan dalam kalangan pengguna jalan raya. Bagi memastikan bahawa kelestarian pengguna-pengguna jalan lain dapat dijagalah. Di samping kita meningkatkan POBC dan kita hendak kepatuhan pengguna jalan raya kepada undang-undang dan juga kaedah-kaedah yang dibuat tu hendaklah menjadi keutamaan mereka lah. Kita tidak mendera tetapi kita mengambil tindakan ke atas orang-orang atau pemandu-pemandu yang tidak mematuhi peraturan dan juga undang-undang yang telah ditetapkan lah. Menerusi operasi itu juga, sebanyak 2,203 kenderaan telah diambil tindakan. Mula berjinak-jinak dalam bidang pertanian sebagai hobi semata-mata. Siapa sangka minat menanam cendawan itu kini menjadi sumber rezeki kepada graduan lepasan Universiti Sains Malaysia USM, Amar Syakimi Muhammad Isa. Biarpun bidang tersebut kebiasaannya dipelopori oleh golongan lebih berusia, ia tidak menghalang anak muda berumur 23 tahun itu untuk membina tapak dalam bidang berkenaan. Kursus mikrobiologi yang dipelajarinya di universiti diterapkan agar hasil tuaiannya lebih berkualiti. Jika dahulu dia hanya memasarkan tanaman tersebut kepada orang terdekat sahaja, kini kawasan pasarannya kian meluas. Kegunaan cendawan itu adalah sebagai kehidupan harian saya, dan dari situ bila hasil tuaian begitu lambat melebihi keperluan harian saya, cetusnya saya mengambil inisiatif untuk memasarkan kepada adik-beradik saya dan hasil sambutan itu menggalakkan. Dan dari situ selepas tamatnya saya belajar daripada Universiti Sains Malaysia dan saya menerapkan konsep yang saya belajar ketika di universiti, iaitu kursus mikrobiologi, dan saya mengambil itu sebagai inisiatif untuk saya terapkan ilmu apa yang saya belajar dan saya memasarkan pada tahun ini dengan kawasan yang begitu luas. Dia berharap akan lebih ramai anak muda yang akan menceburi bidang berkenaan pada masa akan datang. Kualiti, persaingan dan harga barangan kulit menjadi antara cabaran yang terpaksa dihadapi oleh pengusaha industri tersebut. Bagaimanapun ia tetap mempunyai permintaan dalam kalangan peminatnya sendiri. Prof. Madya Muhammad Omar Bidin yang mengusahakan produk berasaskan kulit mengakui, walaupun berdepan cabaran, produk berasaskan kulit itu masih mendapat permintaan di pasaran, terutamanya jika kualiti produk selari dengan harga yang dijual. Kalau kita letak harga terlalu mahal, mungkin tidak ada orang yang nak membelinya. Di mana yang kita nak letak yang betul-betul, yang orang kata tahap dia yang spesifik, yang sesuai dengan mereka. Dia orang suka dan dia orang tengok kualiti, dia orang nak tahan lama dan sebagainya. Itu benda tu yang kita nak melihat tentang benda tu. Kini, produk kulit yang menggunakan hasil tangan sepenuhnya agak sukar ditemui. Justru, ia menjadikan harga produk tersebut lebih tinggi.
Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kembali ke Angkasa Puri Kota Media.